Pukul 2 pagi. Kau pergi mana sekarang ni, ha? Kenapa balik lambat? Ayah ingat Wan ni budak kecil lagi. Kau dah besar lah. Cakap kamu, kalau apa-apa jadi kat luar, siapa yang susah? Kisah daripada kemalangan tu menyebabkan anak pakcik disahkan buta. Ya Allah. Kau tak nak jumpa siapa sekarang, orang dah cacat dah ya. Zack tak cacat di mata ayah. Percayalah, ayah sentiasa akan bersama Zack. Awak tak malu ke bawa saya keluar ni? Ramai lagi kawan-kawan yang saya nak bawa keluar. Kalau kita nak rasa lagi tenang, kita kena betul-betul lepaskan semua perkara yang telah jadi. Kita kena lepaskan semua itu pergi. Sudi tak Zack terima Lina sebagai isteri Zack? Jangan Zack. Aku ceraikan kau dengan talak satu. Satu premis yang begitu menarik menanti anda dalam panggung ATM Kelam. Kita bersama dengan pelakon utamanya Syazwan Hassan dan juga Encik Muzaffar Mohamad, penerbit. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Terima kasih. Olahan cerita, apakah sebenarnya ingin disampaikan melalui Kelam? Kita mulakan dengan Encik Muzaffar. Okey, Kelam ni adalah satu telemovie yang menarik, berkisarkan sebenarnya Kelam ni idea asal daripada saya sendiri sebagai penerbit, dan saya inspirasikan daripada golongan-golongan OKU buta. Contohnya saya ambil daripada juara Kori yang mengaji Al-Quran tu, Adik Koyum yang sekarang ni sudah juara di peringkat antarabangsa. Dan lain-lain lagi lah, beberapa insan OKU yang berjaya. Jadi ini adalah satu premis yang mungkin jarang kita lihat dalam sebuah drama. Bagaimana untuk Syazwan mempersiapkan diri bagi membawa watak utama ini? Of course, lepas saya dapat tawaran ni, saya baca skrip dan saya baca, ini merupakan sebuah naskah yang orang kata berat sebab daripada cerita ni pun banyak pengajaran dan iktibar kalau daripada mesej yang kita cuba sampaikan, yang orang cuba tengok. Jadi of course kita tak kisah watak utama ke watak apa pun, apa tugasan yang diberikan kat kita, kita akan cuba yang deliver yang sehabis baiklah. Jadi untuk watak ini, watak seorang yang asalnya boleh melihat dan selepas suatu kemalangan yang berlaku, beliau menjadi buta. Betul. Seperti yang kita lihat dalam sinopsis tadi. Yes, betul. Bagaimana pembawaan watak itu untuk anda sendiri secara peribadi? Of course, bila kita buat sesuatu yang baru, maksudnya of course tak pernah belum pernah kan? belum pernah first time. So dan dalam karier saya sendiri pun, untuk memainkan watak seorang yang buta itu adalah pertama kali lah untuk saya. Jadi saya teruja lah bila saya dapat naskah ni kan, untuk saya bawakan, untuk saya deliver benda ni. Yes. Memang suatu yang agak sukar dan cabarannya pasti besar. Yes. Tapi kita dapat lihat hasilnya juga cukup meyakinkan. Jadi untuk barisan pelakon sokongan lain, siapakah mereka dan apakah watak-watak lain selain daripada watak utama tadi? Okey, Syazwan. Dan alhamdulillah untuk naskah ni juga saya dapat bekerjasama dengan pelakon yang sangat pengalaman, sangat hebat. Contohnya yang menjadi ayah saya, iaitu Abang Hasnur Rahmat. Itu sebenarnya sebelum saya berlakon dengan dia lagi, memang saya dah ada saya punya bucket list untuk saya berlakon dengan dia. Jadi bila dapat bersama dengan dia dalam satu naskah yang sama, of course kita bila teruja dengan naskah yang baik, dapat pula bergandingan dengan pelakon yang orang kata memang ada karisma dia tersendiri. Of course kita pun nak buat yang terbaik jugalah. Sudah pasti satu. Dan juga saya punya sparring partner iaitu Jojogo. Memang. Dan apakah harapan Tuan Penerbit Encik Muzaffar daripada naskah ini? Apakah harapan yang Tuan Muzaffar zahirkan menerusi drama ini kepada para penonton? Okey, untuk naskah telemovie Kelam ni, saya berharap dengan adanya nilai-nilai murni dalam telemovie ini dan bagaimana wataknya ada konflik, contohnya watak Hasnur Rahmat sendiri, bagaimana dia menjaga anak dia, kasih dia kepada anak. Lepas tu yang penting sekali,
pengorbanan dan kegigihan bagaimana seorang buta boleh menjadi berjaya, dapat dimanfaatkan kepada masyarakat. Saya rasa selain daripada telemovie ini kita dapat berhibur, manfaatnya satu motivasi kepada masyarakat. InsyaAllah. Untuk Syazwan sendiri, apa yang Syazwan belajar apabila membawa watak ini? Sebab masa kita syuting tu, kita ada pergi dekat syuting location dia sendiri, Persatuan Orang Buta di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor lah. Jadi antara macam sebenarnya saya baru tahu kita ada macam ada satu laluan yang memang banyak yang macam kita belajar, banyak yang kita belajar masa kita syuting tu. Kita dapat tahu daripada ni. Kegunaan dia untuk diorang mencari jalan guna tongkat tu, and then diorang ada komputer diorang yang memang ada sistem tersendiri untuk diorang menggunakan benda tu untuk diorang belajar. And benda tu berguna juga untuk diorang untuk mendapat peluang pekerjaan pada masa yang akan datang. So, saya rasa macam, banyak benda yang saya belajar lah. Jadi kita dapat lihat juga dari kanta mata watak yang dimainkan oleh Syazwan sendiri, bagaimana orang buta di Malaysia mungkin menghadapi cabaran, apakah yang mungkin perlu dilakukan oleh masyarakat untuk membantu mereka memperkasakan komuniti ini supaya mereka pun ada keinginan dan kebolehan untuk berjaya. Dan daripada kisah ini sebenarnya, apakah cabaran utama dari segi membuat cerita yang berkonsepkan OKU sebenarnya untuk Tuan Penerbit sendiri? Apakah cabaran utama yang dihadapi dalam pementasan, dalam mencari set dan lokasi dan sebagainya? Okey. Sebenarnya semasa saya ingat saya dengan isteri saya yang idea asal cerita ni, yang kita pitch dalam pitching RTM dalam PKP, semasa PKP. Dan kita shoot pun masih lagi ada gejala COVID. Betul. Dan kita syuting pun dalam bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi cabaran-cabarannya banyaklah, tapi alhamdulillah saudara pengarah kita Pak Ali Yahya pun dia sampaikan salam, dia kata semasa penggambaran tu alhamdulillah tidak ada sebarang masalah walaupun kita bekerja dalam bulan puasa dan masih lagi SOP kan? Ya, masih lagi masa tu. Betul. Dan ada pengalaman menarik saya rasa pelakon utama kita. Oh ya, sebenarnya semasa penggambaran filem ni, kalau ada nampak dekat footage sikit-sikit tadi ada scene racing kan. Sebenarnya ada kejadian di mana saya memang betul-betul kemalangan masa tu. Saya terlanggar kereta sampai kemik lah. Terjatuh motor dan terlanggar kereta. Dan itu, masa kita shoot, kita cuba buat yang ni kan. Director kata kalau boleh jangan laju sangat. Tapi bila kita rasa tak laju tu macam tak real pula. So kita cuba. Bila kita cuba tu, jadi benda tak tinggi ni pula. Tapi banyak yang dipelajari oleh Syazwan sendiri dalam membawa watak ini. Speed limit pun perlu ikut, itu satu. Yang seterusnya itu yang kita akan saksikan sendiri. Jadi apa yang paling sukar untuk Syazwan sendiri ketika membawa watak ini? Sebab kita dapat lihat penghayatan Syazwan tu menerusi klip-klip tadi tu memang luar biasa. Tapi apa yang paling sukar untuk Syazwan? Paling suka of course lah, rasanya alhamdulillah, rasanya semuanya okey. Saya rasa saya dah deliver yang terbaik lah. Cuma ada satu pengalaman juga lagi lah masa syuting. Yang sukanya sebab saya ni sejenis yang tak pernah pakai contact lens. So bila kita shoot untuk watak orang buta tu, kita ada nak bagi mata tu macam putih sikit, so kita kena pakai contact lens lah. Untuk pakai contact lens tu je, saya tak boleh nak pegang mata saya langsung. Orang nak masukkan sikit pun, saya rasa every time saya nak pakai contact lens, one pair tu ambil masa dalam 30 ke 40 minit. 30 ke 40 minit? Belum nak buka lagi. Itu belum tambah dengan make up. Tambah dengan make up. Ya, sebab dia ada parut and all kan. So, kesukaran kat situ sikit lah. Dia agak makan masa sikit. Sebab saya sendiri tak biasa. Jadi, semoga apa yang dihasilkan itu adalah menjadi sesuatu yang para penonton akan suka. Dan sudah pasti sajian ini istimewa kepada anda 3 hari bulan Februari nanti. Tuan Penerbit, bila ia akan disajikan, dalam segmen mana? Panggung ATM. Dan jangan lupa 3 Februari ini prime time tu pukul 9 malam. Pukul 9 malam. Jadi
Dan saya harap terima kasih juga kepada selain pada ITM, penulis skrip Farhan Afari, isteri kepada Bel Ngasri yang menjadikan naskah ini naskah yang terbaik gabungan dengan Fadli Yahya. Dan terima kasih banyak-banyak untuk ITM lah sebab bagi slot yang hari Sabtu pukul 9. Jadi saya rasa tak ada masalah lah untuk penonton semua tengok. Jadi untuk peminat Syazwan pula, bagaimana mungkin Syazwan ingin memanggil para peminat di luar sana supaya menyaksikan Syazwan dalam satu watak yang begitu berbeza dan belum pernah kita dapat lihat Syazwan dalam watak sebegini. Okey, kepada semua, saya harap korang boleh menonton sebuah naskah kelam yang akan datang di panggung ATM 3 hari bulan 2 jam 9 malam. Sebab saya rasa daripada side saya, side kita orang yang di belakang tabir, semuanya dah buat yang terbaik untuk menghasilkan naskah ni dan banyak benda dan pengajaran yang korang boleh dapat daripada naskah ni dah. So, kena tengok. Wajib tengok. Rasa macam ada cerita dalam cerita tadi tu. Mungkin kita nak tahu kesudahan dan juga cerita dalam cerita tu, kita kena saksikan sendiri 3 hari bulan Februari ini dalam panggung RTM. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada anda yang bakal menonton Kelam menerusi panggung RTM 3 hari bulan Februari nanti.